Puan Nadrah binti Anwar, penolong kanan petang, guru kanan mata pelajaran, guru-guru, ibu bapa penjaga serta murid-murid yang disayangi sekalian. Hadirin sekalian, burung kelicak terbang selari, angin menderu tiap berpada, salam diucap penuh bestari, norma baharu, tangan di dada. Alhamdulillah, seiringan kita menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama dalam program Temu Mesra Ibu Bapa dan Penjaga bersama pengurusan sepermai secara bersemuka di atas talian. Pihak sekolah terlebih dahulu mengalu-alukan kehadiran dan melakarkan kalungan budi terima kasih kepada semua ibu bapa dan penjaga di atas kesudian menghadiri perjumpaan secara maya ini. Kita mulai program ini dengan bacaan umum kitab bagi yang beragama Islam dan bermunajat bagi yang bukan Islam. Al-Fatihah. Stesen berikutnya, Chan Samling, para penumpang ke Ampang, sila turun di sini dan tunggu di gerbang. Baiklah, sekali lagi diingatkan supaya semua Chan Samling. Mila, suara. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Puan Rosita binti Putih, Pengetua Eksekutif Seri Permaisuri untuk menyampaikan amanat. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha penolong kanan ya. Penolong kanan 1, Puan Farida, penolong kanan Hem, Puan Sarimah, Ubat dan juga Puan Nadrah, guru-guru kanan mata pelajaran, kaunselor, guru-guru serta ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah kerana berjaya ya berjumpa di maya ini ya. Walaupun kita tidak boleh bersemuka, tetapi dalam keadaan sekarang kami guru-guru sepermai terpaksa mengadakan secara maya demi untuk anak-anak kita semua ya. Sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum bahawa pertemuan kita pada hari ini fokus utama adalah untuk bercerita ataupun untuk mengetahui mengapa berlakunya ketidakhadiran ya di kalangan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan semua. Mungkin ada yang datang selepas 2 minggu ini tetapi data kami sebelum ini menunjukkan tidak hadir, kosong kehadiran untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ya, kecuali selepas kita adakan exam. Okey, jadi tujuan kita mengadakan ni adalah untuk mengenal pasti masalah. Apakah masalah tuan-tuan dan puan-puan? Apakah masalah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan? Memang kita sebagai ibu bapa sahajalah yang mampu untuk menangani masalah ketidakhadiran anak-anak ke sekolah. Kami di sekolah hanya memanggil dari segi WhatsApp je lah ya, beritahu datang PDPR, tetapi sekarang ini dalam keadaan sekarang ibu bapa lah yang bersama-sama mereka untuk memastikan kehadiran mereka PDPR. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam channel ini juga ya, dalam pertemuan kita ini juga, tuan-tuan boleh meluahkan perasaan tuan-tuan terhadap kami dan kami sedaya upaya akan cuba membantu sekiranya kami dapat bantu. Dan sekiranya tidak, kita akan cari sesuatu cara yang lain ya. Sama ada kita minta bantuan daripada YB ke apa ke, yang penting anak-anak kita dapat hadir dalam PDPR. Okey ya, besar hasrat kami di sekolah ini agar ibu bapa semua membantu kami ya, membantu kami kerana anak-anak anda semua itu merupakan aset kepada anda dan juga kepada tuan-tuan dan juga kepada negara ya. Sekiranya anak-anak kita tidak berjaya, maka kesan dia akan kepada mereka juga. Kerana SPM, sekarang ni mungkin PT3 dah tak ada lagi, tetapi SPM tidak akan dibatalkan. SPM merupakan
langkah pertama anak-anak kita menuju kerjaya mereka masing-masing. Jadi untuk memastikan mereka berjaya di peringkat SPM, mereka mesti berjaya di tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Macam mana anak-anak kita ini boleh berjaya? Dengan hadir ke kelas tuan-tuan dan puan-puan. Dengan hadir ke kelas sahaja mereka boleh berjaya. Kalau mereka tidak dapat menghadiri PDPR, kami di sekolah guru-guru tidak dapat membantu mereka. Jadi saya sebagai pengetua ya di sekolah ini merasa terpanggil mengadakan pertemuan ini bukan untuk menyusahkan tuan-tuan dan puan-puan semua, tapi untuk berkongsi masalah-masalah yang ada. Ya, saya rasa cukup dahulu untuk kali ini. Selepas ini kalau ada apa-apa saya akan menjawab satu persatu. Terima kasih. Teruskan Mila. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih atas amanat yang disampaikan oleh Puan Rosita binti Putih. Baiklah, seterusnya dipersilakan Cikgu Chen Liu An, Guru Kaunselor SMK Seri Permaisuri untuk meneruskan program. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Syamila sebagai pengerusi majlis. Boleh tak jelas tak suara saya? Jelas. Okey. First, selamat sejahtera kepada semua guru-guru dan ibu bapa penjaga yang hadir petang ni. Tahniah kepada ibu bapa yang berjaya hadir pada perjumpaan kita atas talian ini ya. Okay, sebab bukan senang kita nak belajar download Google Meet, nak online, nak try kan. Ini benda baru bagi kita semua ni. Okay. Saya Cikgu N, kaunselor sekolah bersama dengan dua orang kawan saya, kaunselor Puan Wan Normala dengan Cikgu Rozmah. Okay. So kita selaku guru kaunseling, kita ingin bentangkan sikit program unit bimbingan dan kaunseling ya. Okay, slide kedua. Okey, ini adalah program yang kita tengah run lah. Yang saya nak utamakan adalah program Kami Sayang Anda. Macam petang ni, tuan-puan semua dijemput hadir sebab anak-anak tuan-puan adalah sasaran kepada program ini. Program Kami Sayang Anda, iaitu kita fokus kepada ketidakhadiran PTPR yang online class. Iaitu pada bulan Mei yang kosong kehadiran. Okey, slide seterusnya. Okey, bagi pelajar yang tidak hadir PDPR pada bulan Mei, sekolah kita seramai 160 orang. Bagi tingkatan 1 dan 2 ada 28 orang, 30 orang dan tingkatan 3 tahniah sebab hanya 22 orang yang langsung tak hadir. Ya. Bagi Form 4, 44 orang yang paling ramai. Next. Okey, bagi impak kehadiran, program Kami Sayang Anda iaitu pelajar daripada 160 orang yang langsung tak hadir pada bulan Mei, lepas tu pada bulan Jun, 2 minggu yang lepas, telah nampak impak, nampak ada perkembangan lah. Walaupun perkembangan ini mungkin pelajar hanya hadir 1 kelas ke 2 kelas ke, tapi kita nampak ada perubahan yang positif lah. So kita pun ada bagi poster-poster, video-video, kata-kata yang bagi semangat sikit bagi pelajar. Okey, bagi tingkatan 1 hanya 3 orang yang langsung masih tak dapat join lagi. Okey, bagi pelajar tingkatan 2 kita nampak ada seorang saja yang masih tidak hadir. Bagi Form 3 kita nampak ada lagi 6 orang. So kita nak sama-sama berusaha supaya semua pelajar ini dapat hadir selepas ini. Ya, next. Bagi impak yang kehadiran yang Form 1, Form 2, Form 3. Ini yang sama lah macam tadi ya. Contohlah. So next. Ini bagi tingkatan 4, 5 sakit. Inilah penghargaan kita kepada pelajar. Guru-guru kelas, kita akan send dalam grup kelas atau kita akan send kepada pelajar supaya kita mereka rasa dihargai walaupun dia kehadiran dia masih rendah. Okay, next. Ini adalah terima kasih kepada ibu bapa semua. Memang tanpa sokongan ibu bapa, kita tak mungkin akan berjaya. So ini tahniah kepada ibu bapa yang sangat memberi sokongan. Selepas saya message ke, saya call ke, ibu bapa bagi respon yang sangat positif. Ini saya nak ucapkan terima kasih. Ini adalah yang info-info motivasi kita selalu akan bagilah, akan message kepada pelajar dalam grup kelas apa semua,
So guru-guru dan ibu bapa bersabarlah sebab kita nak ambil yang pendekatan yang positif untuk pelajar. Daripada kita marah, kita tengki budak apa semua, kita baik bagi penghargaan macam ni ya. Okey, last kali ini adalah peranan ibu bapa yang saya nak kongsi dengan parents semualah. Saya faham dalam tempoh PKP memang susah kita nak kerja. Lepas tu sebagai seorang ibu kita kena masak, kemas, kalau ada baby kecil lagi lah serabut kan, nak jaga anak lagi untuk PTPR. So memang saya faham. Tapi kita perlukan sokongan ibu bapa juga contohnya macam mana bantu anak-anak kita untuk semak jadual PTPR. Okey, yang jadual PTPR ni guru kelas semua ada share dalam group kelas. So first parent kena make sure you ada dalam group kelas itu. Kalau you rasa saya macam tak ada dalam group kelas, tolong maklum kepada guru kelas atau PM kepada saya. Okay, so saya boleh maklum kepada guru kelas yang berkenaan. Ataupun boleh tolong bantu semak group kelas. Telegram group kelas tu subjek tertentu. Contohnya anak saya sudah siap kerja ke, tak siap kerja lagi ke. Cikgu-cikgu memang akan naikkan nama. So ibu bapa jangan rasa stres. Naikkan nama tu tujuannya untuk anak-anak murid tahu, oh saya tercicir kelas ni, oh saya tercicir, saya tak siap lagi kerja ni. So ibu bapa jangan stres, jangan rasa malu, nama anak saya naik apa semua. Sebab ada juga guru PM saya, memang ibu bapa rasa stres sangat bila nampak nama anak saya naik nama, asyik naik nama je tak siap kerja. So slow-slow, kita sama-sama bantu anak kita untuk siapkan kerja. Okay. Last kali kita pantau sebab kita tak boleh buat apa kan, kita pantau. Tapi sebab kita pun sibuk nak kerja apa semua, so maybe malam-malam nanti kita check dia siap kerja ke tak, dia hadir ke tak, kita boleh PM guru kelas ke, guru subjek ke, anak saya dah siap ke belum, macam tu. So sometimes dalam group kelas memang banyak mesej kan, 100-200 kan, kita tak sempat. So baik kita ada satu hubungan baik dengan guru kelas kita ya. Satu lagi yang awal-awal bagi tu, ini memang kita nak mohon kerjasama ibu bapa lah. Mungkin sebelum pergi kerja ke apa semua, kejutkan anak-anak. Ataupun kita set lah alarm tu. Sebab yang ni kita memang tak dapat. Guru-guru perlukan sokongan ibu bapa ni. Kejutkan anak-anak, suruh dia bangun awal pagi, makan sarapan dulu. Ataupun sebelum malam tu dah pukul 12 ke, halau mereka pergi tidur ke. Ini yang kita perlu. Sebab budak sekarang, dia mungkin tidur lewat. So kita ibu bapa kat rumah boleh pantau, minta dia tidur awal, bangun awal. Okay. Lepas tu mungkin kita boleh bantu mereka secara sokongan emosi. Macam boleh slow talk dengan anak-anak kita, apa masalah dia, kenapa tak join, contohnya lah. So sekiranya ada apa-apa masalah, sila berhubung dengan guru kaunseling atau guru kelas. Supaya kita pihak sekolah tahu apa masalah parent menghadapi dan juga anak-anak murid menghadapi lah. Itu saja daripada bahagian saya. Okay, terima kasih. Terima kasih Cikgu Ann atas perkongsian itu tadi. Sebelum kita pergi ke agenda seterusnya iaitu sesi perkongsian, sesi soal jawab dan juga sesi perkongsian, mohon ibu bapa yang hadir untuk mengisi link kehadiran yang terletak di ruangan chat. Saya ulang, mohon ibu bapa yang hadir untuk mengisi kehadiran pada link yang berada di ruangan chat. Okay, baiklah, kita ke agenda seterusnya iaitu agenda sesi soal jawab dan juga perkongsian pendapat. Di sini kita ada kesemua pentadbir sekolah ada di sini. Dan saya nampak ada Encik Wahab ya. Selamat datang, saya tak perasan tadi. Selamat datang Encik Wahab, YDP PIBG kita yang sentiasa memberi sokongan kepada pihak sekolah. Okey. Jadi dipersilakan mana-mana ibu bapa yang mungkin ada soalan, kalau tak ada soalan pun mungkin nak berkongsi rasa ataupun pendapat bersama dengan pentadbir kita. Jangan risau, pentadbir kita sangat baik, sangat penyayang dan sangat bertoleransi. Dipersilakan. Nampak ada nama Puan Noris tadi. Raise hand. Dipersilakan Puan Noris. Ada yang nak berkongsi pendapat ataupun nak bertanya soalan? Boleh angkat tangan Kita akan boleh raise hand ataupun
tulis di ruangan chat, saya akan minta kemukakan soalan ke. Jangan risau, pentadbir kita terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Sementara para ibu bapa ya memikirkan apa nak tanya, nak respon ya, saya nak berkongsi sedikitlah ya. Okay, sebelum tu saya perkenalkan, saya Puan Faridah binti Mio Ahmad ya, penolong kanan pentadbiran. Okay, jadi yang saya hormati Puan Pengetua kita, Barisan Penolong Kanan, Guru-Guru Kanan ya. YDP PIBG juga ada bersama-sama kita. Okay, dan seterusnya ya, yang sangat kami hargailah kehadiran pada hari ini, iaitu para ibu bapa ya, murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3 sepermai. Okay, jadi saya ingin berkongsilah ya dengan para ibu bapa tentang pelaksanaan PDPR ya di sekolah di semua sekolah sebenarnya sama. Okay, untuk makluman ibu bapa ya, saya pergi tingkatan 3 dulu. Okay, untuk tingkatan 3 ya, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tahu ya, PT3 sekarang ni ditangguhkan, dibatalkan. Okey. Jadi bagaimana sebenarnya nanti ya anak-anak kita yang berada di tingkatan 3 ini akan masuk tingkatan 4. Okey. Jadi kita dah tahu masih di tingkatan 4 ada berbagai aliran. Okey. Jadi bagaimana kita nak tahu adakah anak kita ini berpotensi untuk masuk aliran sains ataupun nak masuk aliran teknikal. Okey. Jadi itu sebab kenapa ya pentingnya anak-anak ini mengikuti PDPR, yang mana sepanjang anak-anak ini mengikuti pembelajaran ya semasa tempoh PDPR, tak kisahlah ya apa kaedah yang cikgu gunakan. Okey, cikgu mentaksi anak-anak masa tu. Okey, jadi cikgu akan menilai sama ada tahap penguasaan murid sampai di tahap mana. Okey, jadi semua markah-markah ni kita rekodkan. Jadi markah-markah ini akan diambil kira semasa kita nak buat orang kata apa, kita nak masukkan murid ni dekat kelas mana untuk tahun hadapan. Itu murid tingkatan 3 ya. Jadi saya sangatlah berharap, pihak sekolah sangat berharap ibu bapa terutama ni yang tingkatan 3 ambil orang kata apa pendekatan yang lebih orang kata ni sikitlah kepada anak-anak ni supaya pastikan mereka join kelas, siapkan kerja, tahu. Saya pun ada anak juga dah besar-besar panjang dah dekat college pun. Kadang-kadang kena tanya juga, ini ada kelas ke tak ada? Asyik tak ada je bila yang ada, saya kata kan. Jadi anak-anak kita ni kadang-kadang malam dah berjaga. Sekarang ni dah musim bola pula kan, yang lelaki tu kita tahu suka tengok bola. Jadi maksudnya kita ambil apa orang kata inisiatif lah para ibu bapa. Okay? Jadi itu yang pertama tingkatan 3. Untuk anak-anak tingkatan 1 anak tingkatan 1 kita di sekolah kita baru sangat jumpa murid-murid tingkatan 1 ni. Jadi cikgu-cikgu pun sebenarnya belum kenal belum begitu kenal dengan anak-anak tingkatan 1. Jadi kita nak menilai pun sebenarnya sangatlah susah kepada anak-anak tingkatan 1 ni orang kata apa, nama pun tak berapa nak ingat lagi, usahakan nak ingatkan muka kan. Jadi itu sebab kenapa sangat penting untuk para ibu bapa pastikan anak-anak ni dan tadi kita juga ada dengar respon daripada parents. Okay, anak-anak ni dia kata susah nak apa faham sewaktu PDPR. Okay, memang saya tahu kadang-kadang cikgu pun sebenarnya kadang-kadang adalah frust juga rasa kan. Sebab tak puas hati kan, macam rasa tak seronok tak nampak muka kat depan. Kadang-kadang anak-anak kita ni kalau waktu kita mengajar dia tak buka video. Dia kita nampak dia punya ikon je. Kadang-kadang saya cuma minta apa je. Kalau kelas saya tu okey, faham ke tak faham, saya suruh guna tekan saja yang angkat tangan tu. Jadi sekurang-kurangnya saya tahulah mereka masih bersama dengan cikgu. Okey. Jadi itulah saya juga nak maklumkan kepada ibu bapa bahawa pihak sekolah kami kena melaporkan kehadiran anak-anak setiap bulan kepada pihak jabatan. Okey. Jadi sebenarnya pada pihak sekolah, laporan itu perkara yang kedua. Yang paling utama adalah kami ingin anak-anak ni semuanya orang kata apa berjaya. Berjaya. Itu sebab sekarang ni saya tambah lagi kerja cikgu-cikgu tingkatan. Setiap minggu dia kena bagi analisa siapa tak hadir. Bukan kita nak kejar-kejar, kadang-kadang bukan nak kejar tu apa tuan-tuan puan-puan. Bukan nak bagi stres, Allah asyik kena kejar je, tak. Sebabnya kita tak nak anak tu macam lama sangat tercicir. Kan? Kalau kita nak tunggu sebulan, baru tahu. Budak ni dah sebulan tak datang. Macam kita dah
terlambat. Jadi sekarang ni kita setiap minggu kita minta pihak pentadbir kata bahagi analisa siapa murid yang tak hadir ataupun kehadiran yang sangat rendah. Tujuan dia sebab kita sangat cakna lah kepada anak murid. Kejayaan anak-anak murid adalah kejayaan cikgu juga. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya nampak tu ada Puan Siti Zaliha angkat tangan, boleh teruskan. Terima kasih, saya serah semula kepada pengacara. Okay, terima kasih Puan Farida. Ada parent yang berkongsi pendapat ataupun nak bertanyakan soalan tadi? Dipersilakan. Puan Siti Zaliha, Mat Adam. Dipersilakan Puan. Ataupun ada yang lain ingin berkongsi pendapat ataupun bertanya soalan? Cik Wahab ataupun ada parent lain, di sinilah ya masanya untuk kita bertanya ataupun berkongsi pendapat dengan para pentadbir. Okey, boleh dengar suara saya ke? Okey, jelas. Persilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Puan Razita, Puan Farida, Puan Nadrah dan guru-guru yang hormati sekalian. Pertamanya bersyukur kita kerana dapat dipertemukan pada hari ini. Dan saya tertarik dengan guru kaunseling tadi yang menyatakan berapa ramai murid-murid yang mengikuti program PDIR itu dan ada yang tidak mengikuti. Dan adakah kita mengetahui semua murid-murid ini mempunyai kemudahan handphone ataupun komputer yang mana mereka tidak hadir mengikuti program ini. Dan lagi satu, saya mengharapkan agar program seperti ini, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Puan Farida, setiap bulan kita membuat laporan. Bolehkah program seperti ini kita acap kali diadakan ataupun kerap kali mempertemukan guru-guru dan juga ibu bapa. Dan saya mengharapkan menjadikan satu motivasi kerana saya dengar bila cikgu-cikgu bercakap ni memang cakap-cakap bermotivasi hanya kepada ibu bapa atau penjaga saja. Apa kata setiap kali ada program seperti ini, kita jemput anak kita duduk sebelah. Dia dengar apa yang cikgu nak sampaikan. Kerana apabila guru menyampaikan kepada ibu bapa kadang-kadang tidak menyampaikan kepada anak murid tersebut atau kepada anaknya. Justru itu seolah kita mengadakan satu program motivasi, ibu bapa ada sebelah, anak pada sebelah, kita dengar apa yang cikgu perkatakan di sini. Jadi saya berharap kalau boleh biar kita acap kali lah untuk mengadakan seperti ini kerana ibu bapa rasa sekarang banyak waktu yang terluang, dia boleh duduk lepak menghadap komputer, boleh dengar apa yang cikgu sarankan. Jadi itu kata-kata saya daripada saya lah dan kepada semua selamat berjaya. InsyaAllah. Okey, teruskan, silakan. Terima kasih Cik Wahab. Saya respon sikit apa yang Cik Wahab cakap tadi. Sebenarnya kita memang mengutip data-data tersebut daripada kelas-kelas PDPR yang dijalankan oleh cikgu lah. Sebab itu kita adakan pertemuan hari ini. Kerana pertemuan hari ini itu termasuk murid-murid yang langsung tidak hadir selama PKP 2.0 tu sampai sekarang yang tak hadir. Jadi kami jemput. Tetapi mengikut maklumat terkini sejak kita mengadakan pentaksiran untuk PBD, telah ada peningkatan dari segi kehadiran. Tapi saya bimbang Cik Wahab, nanti lepas exam nanti mereka kembali tidak hadir ke PDPR. Jadi pertemuan kita hari ini mengajak parent supaya bersama-sama dengan guru-guru untuk menasihatkan anak-anak untuk hadir PDPR. Dan kami juga ada merancang untuk mengadakan pertemuan sebegini dengan pelajar-pelajar tingkatan 5 tak lama lagi, Cik Wahab. Okey. Itulah kami pun masalah-masalah tersebut kami dah korek juga. Ada yang tak ada peranti, yang tak ada peranti tu sikit sangat Cik Wahab. Kebanyakan mereka ada peranti tetapi masalah mereka adalah sikap mereka iaitu malas bangun pagi, lepas tu main game, tidur terlalu lewat, esok tak boleh bangun dan tak ada data. Itu masalah-masalah yang kami dapat lah, yang kami kutip daripada guru-guru kelas dan guru-guru mata pelajaran. Teruskan Mila. Okay, terima kasih atas perkongsian pendapat dan juga pandangan daripada YDP kita iaitu Encik Wahab. Okey, mungkin kita boleh satu atau dua soalan lagi Umi?
Ya, ya. Masa ada Daripada daripada ibu bapa yang ingin bertanya soalan ataupun berkongsi pendapat, dipersilakan. Hari ni pun kami nak tahulah, nak tahu masalah. Nak tahu masalah Cik Wahab. Kalau ada yang terlalu yang boleh kita bantu, kita akan bantulah. Kalau ibu bapa tak cakap, kami tak tahulah. Okay, mungkin daripada ada ke? Puan Noris ada tak? Puan Noris tadi. Puan Noris ada. Boleh Ibu kepada Andri. Puan Noris ada? Ibu kepada Andri. Saya nak tahu Andri ni satu mutiara ke? Puan Noris masih ada di bersama kita? Ya. Puan ibu kepada Andri ke? Ya, ya. Andri satu mutiara ya? Ya. Boleh kita dapatkan sikit feedback Puan sebab apa ni tentang perkembangan Andri sekarang, macam mana dia sebab dia memang langsung tak masuk ni. Memang dia tak tahu membaca. Memang dia tak tahu membaca, dia tak tahu mengeja semualah. Okey. Sebab tu kita nak dapatkan maklumat hari ni sebab tadi Puan Ketua kita dah ada senaraikan beberapa sebab yang biasanya kita kenal pasti masalah dalam kalangan anak-anak ni dan keluarga kan. Jadi sekiranya ada masalah yang selain daripada yang pengetua nyatakan tadi, selain daripada masalah peranti, selain masalah data, macam hari ni Puan Noris maklumkan kan Andri tu tak boleh membaca. Jadi kita dah ada satu tindakan yang boleh kita ambil selepas inilah, mungkin kita masukkan dia dalam kelas pemulihan dan sebagainya. Okey. Jadi itu kita nak feedback daripada ibu bapa yang lain ya, yang mana sebab yang kita panggil hari ini yang memang anaknya tidak hadir langsung. Jadi apa masalah selain kalau ada yang selain minta beri maklumatlah kepada kami hari ini. Kita kongsi ya. Puan Noris, kejap anak Puan Noris, apa nama Andri tadi dia ada ni tak? Dia ada handphone tak? Ada satu saja. Satu tu dia punya ke? Bukan, saya punya, kongsi 3 orang. Oh, kongsi 3 orang. Dia yang lain tingkatan berapa? Yang lain kakak dia tingkatan 4, adik dia tahun 3. Okey. Elizabeth kan kakak dia? Ya. Elizabeth kan? Elizabeth. Okey, dia kalau hari biasa sekolah dia datang macam biasa. Dia okey ke datang sekolah? Dia kalau datang sekolah okey. Okey, kami ambil maklum apa yang Puan Noris cakap ni. Nanti kita akan usaha di peringkat sekolah lah apa tindakan kami ya. Terima kasih Puan Noris. Okey, sama-sama. Ada lagi? Minta parent ambil peluang ni ya untuk memberitahu masalah anak-anak. Puan Nadia ada sesuatu yang nak cakap? Puan Nadia adalah kita punya fikir penolong kanan sesi petang. Puan Rais Rata. Silakan. Assalamualaikum. Bukan puan Encik Okey, maaf. Encik, okey. Okey, terima kasih banyaklah kerana buat Google Meet ini. Anak saya Muhammad Adam Haikal tingkatan 2 Intan. Ya. Intan. Saya rasa sejak tahun lepas dia langsung dah tak berminat nak belajar ni sekarang. Dia dah punya minat dan belajar tu memang dah tak ada. In fact, saya rasa thank you very much Puan Ann. Dia ada call saya and then dia ada beritahu ke saya yang satu anak saya dah setahun dah tak mengikuti PDPDRD. And the main problem was because saya tak ada peranti yang cukup. I mean, I don't have enough laptops and also I don't have enough handphones, to be given untuk dia. Jadi, I managed to get one sekarang.
So dia daripada minggu lepas tu dia dah start mengikut PDPDR. Okay. Yeah, but the problem now is saya rasa maybe any cikgu ke siapa mungkin can call him up and give him some motivation lah. Pasal apa saya tengok dia punya sekarang dia punya thinking is that janji saya ambil handphone, I just listen apa yang cikgu sudah buat saya buat. Pasal apa? Saya tengok dia punya keputusan yang cikgu semua hantar daripada macam sejarah daripada 55 soalan yang betulnya 4 saja. 51 soalan salah. You know, and bila saya tanya ke dia pun, you know, dia macam what I'm trying to say is dia dah tak ada minat dah sekarang. Even though saya dah cakap dengan dia banyak, you know, a lot of advice I gave him, but dia punya minat tu dah jauh sangat daripada pelajaran. I think that is one of the main reason, you know. Okay, Cik Rais, apa tindakan Cik Rais? Kalau dia kata tak minat tu, apa hala tuju dia selepas ini? Maksudnya dia baru form 2. Yes. Kita nak halakan dia ke mana? Cik Rais rasa apa tindakan Cik Rais? No. Maksud saya I think maybe ada macam cikgu N ke siapa, any of the teachers, maybe bagi dia counselling aja. I think I'm not saying that mungkin ibu bapa cakap dengan dia mungkin you know, tak nak dengar. It's not bothered, ya. Tapi kalau cikgu yang telefon beritahu ke dia, mungkin you know, is some sort of motivation for him, you know. Okay, faham. Okay, thank you Cik Rais. Boleh kita saya akan salurkan dia ke counselling lah. Yes. Nanti take note benda ni. Nama anak tadi sekali lagi Cik Rais? Muhammad Adam Aikal. Muhammad Adam Aikal. Tinggal kat mana ya Cik Rais? Ini Cemara Apartment, Bandar Seri Pemansuri. Okay. Nanti kita ambil maklumat Cik Rais, kita akan cuba bantu dari segi kaunseling lah. Yes. Okay. Terima kasih ya. Sama. Umi saya respon sikit Okay, boleh. Yang ini salah seorang yang ayah pelajar yang sangat bagi sokongan lah. Sebab lepas saya call apa semua, terus the next week Isnin anak dia sudah start join lah. Dia dari 0% sekarang saya nampak dia punya kehadiran peratusan anak dia dah 19.05. Yang 2 intang. Bagi saya, Cik Rais, you jangan stress dulu, slow. Yang tak minat belajar dengan dia sekarang 5 tu, baru betul 4 tu, bagi saya, bagi dia time, bagi dia masa. Dia sangat bagus dah, bagi dia join dulu, ikut dulu, nanti kita sikit-sikit build up dia punya minat. Sebab dia baru start nak join ni. Sangat bagus dah saya nampak dia ada join, ada setiap ujian pengecanang sebab bukan semua pelajar dia join. Bukan semua pelajar lepas kita jumpa parent apa semua, dia ada join. So saya nampak dia sangat ada perubahan yang positif lah. Agak tinggi, 19%. So sikit-sikit lah ya. Itu respon saya lah. Tapi saya akan call dia lagi lah minggu depan. Okey, tahniah ya. Tahniah Anne dan juga Encik Rais juga ya. Tahniah ya kerana memberi sokongan pada anak-anak. Begitulah yang kami harapkan kepada parent-parent yang lain ya. Kami nak macam tu. Kami tak boleh buat dalam keadaan COVID ni, kami tak boleh bekerja sana bekerja sini seperti sedia kala ya. Kami terpaksa memohon bantuan parent. Ada lagi tak? Terima kasih ya Cik Rais, saya respon sikit ya. Terima kasih kerana mengambil berat. Dan terima kasih kerana sudi berkongsi juga pada hari ini, pada petang ni. Dan saya amat harap kalau ada lagi parent yang boleh kongsi bagaimana Encik Rais kita ya, baru kita tahu apa masalah anak-anak kita. Baru cikgu dapat maklumat ya. Kalau boleh seorang lagi parent. Ini baca dalam ni, ada ni satu message dalam inbox ni. Mila baca. Okey, parent Encik Shashi Kumar. Parent Shashi Kumar ni pelajar Okey, dia tanyakan tentang pembelajaran Shashi Kumar. Okey, guru kelas Shashi Kumar siapa? Kelas mana? Boleh bagi sedikit feedback? Guru kelas Shashi Kumar. Shashi Kumar satu kan?
Dua Intan, Cikgu Nurul Hidayati. Ataupun kaunselor pun boleh bagi feedback juga. Kehadiran PDPR dia 2 minggu bulan Jun memang ada meningkat juga. Dia salah seorang yang meningkat jugalah. Cuma dia punya exam result apa semua kena tanya guru subjek itu, saya tak ada rekod. Saya ambil data kehadiran dalamnya di badan buat PRM online. Dia ada meningkat juga 24.62%. Okay, Hidayati ada respon Hidayati? Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, saya guru kelas 2 Intan. Okey, untuk pelajar yang bawah program KSA ni, kesemua ataupun kelima-lima pelajar 2 Intan, untuk makluman ibu bapa dan guru-guru, semua memberi respon dan tindak balas yang baiklah selepas kaunseling, dan saya sendiri guru kelas kontak dan berhubung dengan ibu bapa. Jadi untuk Sasi Kumar ni, ujian moral dia telah jawab, dan untuk subjek lain ada peningkatan dan kehadiran dia ada peningkatan lah untuk seminggu ni. Okay, itu sahaja. Okey, tahniah. Terima kasih Cikgu Nur Hidayati. Encik juga boleh mesej dengan Cikgu Hidayati lah untuk semua boleh mesej dengan guru kelas anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanyakan tentang peningkatan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Umi ada nak buka lagi ke macam mana? Okey, Nad ada, Nadrah fikir petang ada apa-apa lagi? Untuk parent ya, untuk petang diuruskan oleh Puan Nadrah lah ya. Apa-apa masalah sekiranya tak dapat berhubung dengan guru kelas, boleh call dengan Puan Nadrah. Jadi tak ada lagi ya, Nad ada lagi? Tak ada lagi, tak ada. InsyaAllah mana-mana yang ada sekiranya lepas ini, kalau dapat ada masalah lagi terus berhubung dengan guru tingkatan. Sekiranya ada masalah macam Encik Rais tadi pun, saya akan bersama dengan Cikgu N lah. Kalau lepas Cikgu N dah bercakap, saya juga boleh call dia sendiri untuk beri dia semangat dan motivasi insyaAllah. Okey, sekiranya tak ada saya gulung ya. Tu Encik Wahab ada tak? Ada apa-apa lagi? Ini pengurusi PIBG kita, YDP. Encik Wahab ada tak? Tak ada apa, cuma bila dengar PIBG ni orang takut iuran je lah, sumbangan je lah. Betul. Jadi berkenaan dengan iuran atau sumbangan, kita pada tahun ni memang kita tak boleh buat AGM ya. Justru itu saya mengharapkan pihak sekolah kita akan buat satu surat berkeliling kepada seluruh ibu bapa untuk menyumbangkan sumbangan kepada PIBG. Tetapi kita memberikan diskaun. Ya, kita memberikan diskaun ya. Bukan jumlah yang penuh lah. Jadi apa-apa pun saya akan berbincang dengan pihak pengurusan lah, pihak sekolah. Kita akan bagi diskaun dan kemudian edarkan surat kepada seluruh ibu bapa lah untuk memberi. Kerana walaupun tak sekolah tapi kita masih memerlukan peruntukan untuk menambah baik segalanya dengan menggunakan wang tersebut. Jadi saya mohon pihak cikgu nanti kita fikirkan dan kita boleh edarkanlah secepat mungkin surat edaran tersebut, insyaAllah. Itu aja, saya tak ada apa, semuanya yang terbaik. Okey, terima kasih Cik Wahab daripada saya untuk akhirnya ya. Untuk respon yang Cik Wahab cakap tu, kami surat itu telah siap dibuat dan kami perlu dulu pengesahan ataupun kelulusan daripada JPN. Kami masih menunggu kelulusan lah. Nanti kalau dah siap semua, kami akan edarkan surat ataupun memo kepada semua ibu bapa untuk membayar yuran sumbangan PIBG. Ya, okey. Untuk ucapan akhir saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa yang hadir pada hari ini dan juga kepada YDP PIBG, dan saya mengucapkan tahniah ya kepada parent ibu bapa yang sangat ambil berat. Saya nampak di sini ada minat daripada ibu bapa untuk membantu anak-anak menghadiri PDPR. Tahniah ya, tahniah. Saya sangat suka ya. Walaupun mengambil masa sedikit ibu bapa hari ini, mengambil masa kami pun mengambil masa juga, tapi saya rasa puas hati ya dengan kerjasama daripada ibu bapa. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada hari ini tak ada lagi murid-murid kita yang gagal untuk hadir ke PDPR, ataupun kalau hadir sekali aja, lepas ini akan meningkatkan lagi kehadiran mereka daripada sekali kepada 2 kali kepada 3 kali, seterusnya pada hari-hari mereka mengikuti PDPR. InsyaAllah kita sama-sama berusaha untuk kebaikan anak-anak kita dan untuk kemajuan diri anak-anak kita, juga sekolah kita dan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay. Pihak sekolah mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ibu bapa dan penjaga yang sudi hadir. Anda adalah ibu bapa yang sangat hebat. Okey, semoga dengan usaha murni dan permuafakatan di antara pihak sekolah dan ibu bapa mampu meningkatkan kecemerlangan dan kemenjadian anak-anak Supermai. Sekian, terima kasih. Okey, lambaian daripada Supermai untuk semua ibu bapa hebat di sana. Ambil gambar ya, siapa ambil gambar ni? Adam ambil gambar. Terima kasih, kami salute ibu bapa yang hadir pada hari ini. Terbaik hari ini. Okey, kita ambil gambar. Adam, ambil gambar. Okay, lagi sekali lambaian guru-guru untuk semua ibu bapa yang hadir dan juga ibu bapa boleh melambai pada guru-guru. Semoga tali pertautan ini dapat meningkatkan kecemerlangan dan juga kemenjadian anak-anak Supermai. Lagi sekali ibu bapa, kami guru-guru Supermai salute pada anda semua. Terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih semua. Cik Rahmat atas motor. Terima kasih MC. Terima kasih MC, cikgu-cikgu, terima kasih semua cikgu-cikgu.